Hari ini kita akan mulakan dengan bab ke-14. Bab ke-13 telah pun selesai minggu lepas. Hari ini kita akan mulakan bab baru dengan satu hadis sahaja di bawahnya, iaitu hadis yang ke-73. Dan ini adalah bab yang ke-14. Seterusnya bab yang ke-15. Babul fahmi fil ilmi. Bab pemahaman dalam ilmu pengetahuan. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala li ibnu Abi Najih an Mujahid qala sahibtu ibn Umar ila al-Madinah falam asma'hu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hadithan wahida. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. Bab ke-15, minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmat. Umar berkata, dalamilah ilmu sebelum kamu dijadikan pemimpin. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Kerana sahabat-sahabat Nabi SAW mempelajari ilmu setelah mereka tua. Wa bihi qala haddatsana Al-Humaydi قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Al-Humaydi meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku, berlainan daripada apa yang diceritakan kepada kami oleh Az-Zuhri. Katanya, saya telah mendengar Qais bin Abi Hazim berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kedengkian melainkan terhadap dua macam orang. Pertama ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta, lalu dia membelanjakannya sampai habis di jalan kebenaran. Dan kedua ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan, maka dia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu, di samping mengajarkannya juga kepada orang lain. Nah, itulah dua bab dengan masing-masing di bawah setiap bab itu hanya ada satu saja hadis. Satu saja hadis. Di bawah bab ke-14, hadisnya sebenarnya kita telah bertemu. Kita telah bertemu dah sebelum ini. Boleh dirujuklah dalam pelajaran yang lepas. Di sini hadis yang sama Imam Bukhari guna untuk maksud yang lain pula. Iaitu maksudnya dapat kita lihat pada tajuk bab yang dibuatnya. Dengarkah? Dengarkah? Kan tak terang juga.
Dia dengar. Pemahaman dalam ilmu pengetahuan. Maknanya kepentingan, keperluan, pemahaman dalam ilmu pengetahuan. Jangan belajar tak faham. Itu yang tak maunya. Dan faham tu biar faham betul-betul. Secara mendalam. Kalau bab sebelum ni, orang yang mendalam ilmunya tentang agama. Orang yang Allah berikan kefahaman yang mendalam kepadanya tentang agama. Bagaimana orang tu dapat faham yang mendalam tentang agama? Jawabnya kerana dia bila belajar, bila membaca, bila mengaji, dia faham dengan baik. Dia faham dengan baik. Setiap bab, setiap pelajaran yang dipelajarinya, difahaminya dengan baik. Itu sebab bab ini mempunyai kaitan yang rapat dengan bab sebelumnya, iaitu bab ke-13. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Orang yang Allah mahukan kebaikan yang istimewa untuknya, diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Tafaqquh tu makna faham yang mendalam tu macam mana dia dapat? Kerana dia belajar sebelum itu, untuk sampai ke peringkat itu dia memahami apa yang dipelajarinya dengan baik. Baik, Imam Bukhari ada buat tajuk bab ini, apa tujuannya? Baik, kita tengok. Setelah Imam Bukhari mengemukakan tajuk ke-13, ditunjukkan betapa istimewanya orang yang dapat mendalami ilmu agama. Tetapi adakah ia mudah untuk diperolehi? Dan bolehkah ia didapati secara percuma? Tentunya tidak. Kerana itulah Imam Bukhari membawa tajuk ini pula untuk memberitahu bahawa untuk mendapatkan ilmu yang mendalam, mestilah ada usaha sesuai dengan sunnatullah untuk segala perkara yang berlaku di alam ini. Iaitu tidak ada satu pun perkara yang diperolehi tanpa adanya usaha dan pengorbanan. Itu dia nak ceritanya. Nak boleh faham tu kadang-kadang kena baca beberapa kali, ambil masa lama. Nak boleh hadam sesuatu ilmu itu, nak boleh kita guna dengan sepenuhnya tanpa kita merujuk lagi kepada buku-buku yang merupakan kaedah atau alat itu. Kita terus dapat mengambil manfaat dan mutiara-mutiara ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tetapi bukan semua perkara terikat dengan sunnatullah, terikat dengan hukum adat, iaitu kena ada usaha dan kena ada pengorbanan. Tanpa usaha dan pengorbanan, apa benda pun tidak akan didapati, tidak akan dapat dicapai. Usaha itu tidak semestinya banyak. Usaha ni tak semestinya banyak. Seperti pada bab-bab sebelum ini kita dapati Nabi SAW menentukan hari-hari yang tertentu untuk mengajar, atau seminggu sekali sahaja dan tidak setiap hari. Kadang-kadang usaha seseorang itu kelihatan lebih, tetapi apa yang diperolehinya tidak seberapa. Semua kebaikan itu milik Allah dan hanya dialah yang dapat memberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Hambanya hanya perlu berusaha untuk menjadi asbab kepada kurniaannya. Contohnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidatina Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan gegarlah ke arahmu batang pokok tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Padahal bukankah Maryam pada ketika itu sedang syarat mengandung? Setakat mana kekuatan seorang perempuan yang sedang syarat mengandung? Walaupun begitu, beliau tetap diperintah supaya menggegarkan pokok kurma sebagai satu usaha.
meskipun pada nama sahaja untuk menggugurkan buahnya. Jadi kena ada juga. Setengah-setengah orang yang Allah SWT nak bagi itu tak nanti banyak sangat belajar, tak nanti bersungguh-sungguh mengambil masa yang lama sangat, tak mesti. Tetapi usaha pada zahirnya, walaupun pada namanya sahaja mesti ada. Inilah buktinya. Inilah buktinya. Dia kena ada usaha tu juga untuk Allah SWT kurniakan sesuatu kepada kita. Kadang-kadang usaha itu perlu lebih kerana kemampuan semula jadi yang Allah SWT berikan kepada kita itu mungkin kurang daripada orang lain. Maka kita perlu berusaha lebih sedikit daripada orang lain. Ada juga begitu. Tetapi ada juga tak perlu banyak sangat. Ada usaha sedikit saja. Lepas tu bolehlah seterusnya dia berjalan sendiri, bahkan sampai ke peringkat berlari. Dengan Allah kurniakan kepadanya apa yang kita panggil ladunni, ilmu ladunni, ilmu ladunni, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Tetapi dia kena ada usaha juga. Tak boleh tak ada usaha langsung. Kena ada juga ikhtiar itu. Melalui tajuk bab ini, Imam Bukhari membimbing para penuntut ilmu supaya berusaha dalam pembelajaran demi mencapai kefahaman yang mendalam tentang sesuatu ilmu yang dipelajari. Pemahaman itulah usaha, dan ia boleh dilakukan dengan beberapa cara. Antaranya ialah mendengar dengan lebih teliti, mengikuti cara yang diajar dengan betul, ada semakan dan ulang kaji, ada semakan dan kajian daripada sumber-sumber yang lain, ada persoalan dan pertanyaan sekiranya berada dalam kekeliruan. Pendek kata, seseorang hamba itu tidak boleh hanya berharap kepada pemberian dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia kena ada usaha tu. Jangan duduk kira nanti Allah bagi ilmu laduni. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Bahkan kena bersungguh. Salah satunya ialah beramal dengan apa yang kita telah tahu. Setakat yang kita tahu tu amal, gunakan. Nescaya dalam satu hadis Nabi SAW kata Allah berikan ilmu yang dia belum lagi tahu. Ini pun usaha juga. Perkara kedua yang mahu disampaikan oleh Imam Bukhari menerusi tajuk bab ini ialah berbezanya pemahaman di antara seorang manusia dengan seorang manusia yang lain. Dia berbeza, tak sama. Kemampuan untuk memahami itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Ada yang mengambil masa untuk memahami sesuatu perkara, lebih-lebih lagi untuk menghafalnya. Ada orang yang hafal pun cepat, faham pun cepat. Dan bila dia hafal tu, dia tahan lama, ingat lama. Dan bila dia faham tu, dia tidak faham selapis. Berlapis-lapis dia faham. Tetapi ada juga orang yang Allah SWT kurniakan satu saja. Dia cepat menghafal, tapi faham lambat sikit. Boleh jadi juga begitu. Ini macam-macam lah keadaan manusia itu. Tetapi Imam Bukhari menyebutkan pemahaman ilmu, bukan hafalan ilmu. Dia tidak kata hafal, dia kata faham. Kerana syarat untuk mendalami ilmu tidaklah dengan hafalan, tetapi dengan pemahaman. Kecuali pada perkara-perkara yang mesti dihafal, seperti Al-Quran, hadis dan lain-lain. Itu lainlah. Itu lainlah. Tapi kalau banyak perkara yang lain, tak perlu semua benda hafal. Tak perlu. Yang perlunya faham. Dan apabila kita betul-betul faham, dengan sendirinya kita akan jadi ingat benda tu. Akan jadi ingat. Jadi ingat tu kerana faham betul, bukan kerana hafal. Dia lebih bermakna lagi daripada
hafal semata-mata. Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk ni faham, pemahaman dalam ilmu pengetahuan. Ini keperluan pemahaman dalam menguasai ilmu pengetahuan. Itulah tajuk tu kalau kita nak sepenuhnya sebutkan. Tetapi cara orang dahulu ni, kitab-kitab dahulu memang direngka-rengka begitulah. Kita kena banyak mentakdirkan, mengandaikan apa agaknya yang dibuang di situ, apa agaknya. Jadi kalau kita kata babul fahmi fil ilmi, babu luzumil fahmi fi husulil ilmi, gitu. Bab kemestian atau keperluan pemahaman dalam mencapai ilmu pengetahuan. Boleh kita takdirkan begitu. Babi luzumi, misalnya gitu, luzumi al-fahmi fi usuli atau tahsili, boleh. Usulil ilmi. Usulil ilmi, boleh kita kata begitu. Ini yang kita takdirkan. Jadi kalau kita kata dalam terjemahannya, beginilah bab keperluan. Atau boleh kita buat lain-lain, bab ahammiyatil fahmi. Ahammiyatil fahmi fi talabil ilm, boleh juga. Apa ini boleh kita takdir saja. Bab keperluan pemahaman dalam mencapai ilmu. Dalam mencapai ilmu. Keperluan pemahaman dalam mencapai ilmu pengetahuan. Baru nampak sikit kan maksud dia tu, baru lebih jelas. Kalau kita kata luzumil fahmi atau ahammiyatil fahmi fi husulil ilm. Jadi dalam menuntut ilmu, dalam mencapai ilmu ni betapa perlunya kefahaman itu. Itulah yang nak diceritakan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau kita nak ringkas, buat saja. Ambil yang asal dia tu. Pemahaman dalam ilmu pengetahuan. Gitu. Pemahaman dalam ilmu pengetahuan macam mana? Tak berapa faham tu. Dalam ilmu pengetahuan tu maksudnya, itu orang panggil penggunaan majaz. Majazul hadf. Majaz buang. Ini biasalah di dalam kitab-kitab, khususnya kitab-kitab lama. Jadi dia ada buang tu. Fil ilmi, mana fi husulil ilmi. Bab luzumil fahmi, buang juga mudhaf dia. Dipanggil mudhafnya. Luzum itu atau ahammiyah al-fahmi. Babul fahmi fil ilmi. Begitu. Pemahaman yang baik akan membuatkan seseorang itu ingat seolah-olah dia telah menghafal apa yang difahaminya. Itu bendanya. Kadang-kadang orang tekan sangat masalah hafal ni. Hafal tu pun bagus, tapi kepada setengah-setengah orang berat sedikit untuk menghafal. Jadi tidak perlu dihafal. Yang lebih perlunya ialah memahami dengan baik. Apabila kita faham dengan baik sesuatu itu, dia macam kita ingatlah, macam kita hafal juga. Bahkan lebih baik lagi sebab hafal tak mestinya faham. Orang yang hafal, budak-budak hafal Quran itu dia faham apa? Tak tahu apa. Apabila seseorang itu menyedari bahawa dirinya susah untuk memahami sesuatu perkara, maka dia perlulah meningkatkan usahanya supaya dapat memahaminya seperti orang lain. Imam Bukhari mengajar kita supaya mengenal kemampuan diri agar dapat ditentukan berapa banyak usaha yang perlu dikerah untuk mendapatkan ilmu yang dikehendaki. Ini dia nak kita cek diri kita sendirilah, pastikan diri kita tu macam mana. Kalau kita dah tahu kita ni lambat sikit, ada sahabat kita cepat faham, kita lambat sedikit. Dia boleh faham dalam masa sejam, kita kena gandakan masa tu, kita ambil 2 jam, dapat faham juga. Begitu juga dengan hafal, orang dapat hafal dalam masa 1 jam, kita boleh hafal juga tapi dalam masa 2 jam. Kalau kita nak juga, kena sedarlah hakikat tu, kena lebih lah. Kalau orang belajar 2 tahun dah jadi alim, kita kena sekali ganda 4 tahun. Dia kena sedar diri tu. Kalau orang tu dah cepat,
mudah faham, mudah ingat, dan kalau dia banyak pun dia boleh, sepatutnya begitulah. Tapi kadang-kadang orang ni kalau dia ada kelebihan tu dia main-main. Biasanya budak-budak begitulah. Budak-budak kalau ketika remaja tu begitulah. Budak-budak yang pandai, yang luar biasa kecerdasannya, biasanya main-main. Biasanya main-main. Tetapi apabila dia sampai ke peringkat umur dewasa, lain. Mungkin orang-orang yang seperti ini dia jadi serius dan menumpukan perhatiannya kepada ilmu. Dengan begitu dia akan dapat lebih daripada orang. Kita yang kurang sikit pun, katakanlah kita kurang sikit, dengan kita gandakan usaha di peringkat awal, mungkin kemudian harinya Allah SWT akan kurniakan, permudahkan kepada kita. Jadi lebih daripada yang di peringkat awal, di peringkat remaja, pada masa remaja tu cerdik sangat. Tapi kemudian hari yang biasa ni akan jadi lebih daripada yang tu. Boleh jadi, itu semua kita tak tahu. Itu semua kita tak tahu. Jadi sesuai dengan keadaan kita. Masa ni kita payah faham, usahakan. Sehingga apabila ilmu tu jadi mantap di dalam diri kita, mungkin kita jadi lebih daripada orang lain yang lebih cerdas, yang lebih pintar daripada kita mungkin di satu peringkat. Kawan-kawan kita di peringkat remaja dahulu misalnya, begitulah keadaan menuntut ilmu ni. Dia macam-macam, keadaan orang tu tak sama, tak serupa. Perkara ketiga yang terdapat dalam tajuk bab Imam Bukhari ini ialah pemahaman dalam hal ilmu pengetahuan adalah suatu perkara yang dituntut dan dikehendaki. Kalau kita perhatikan, ilmu yang Nabi SAW bagi perbandingan ilmu yang diutus Allah, dia membawanya, ini diterima oleh macam-macam manusia. Ada tiga macam. Dan dia bandingkan dengan tanah yang menerima hujan. Satu macam tanah tu, dia bukan setakat menakung air, tetapi menyerap air ke dalam bumi, menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam tumbuhan, pokok, tanaman, yang mengeluarkan hasil dan manfaat yang banyak kepada manusia. Itu satu macam orang. Yang kedua ialah tanah atau bumi yang hanya dapat menakung air. Tetapi dia tidak menyerap ke dalam bumi, ke dalam tanah, dan tidak menghasilkan apa-apa pokok di sekelilingnya. Sekadar menakung air. Tapi air itu bila bertakung di situ, bolehlah orang guna juga. Adalah manfaat juga. Yang ketiga ialah bumi atau tanah yang langsung tidak mendapat apa-apa daripada air itu, tak nampak apa manfaatnya. Tidak menakung air dan tidak juga menyerap air ke dalam buminya, ke dalam tanahnya, tidak. Ini perbandingan untuk tiga macam orang dalam menerima ilmu wahyu. Yang pertama itu peringkat mujtahid, alim, orang yang belajar, dalam diri dia pun ada dan manfaatnya kepada orang lain pun ada, berguna kepada masyarakat sekelilingnya. Ilmu dia sendiri pun ada, menakung air, dan orang lain juga berguna, dapat mengambil air itu dan dia menyerap air itu, dia hadam, dia gunakan air itu untuk macam-macam perkara lagi, sehingga hasilnya begitu banyak. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mungkin dia ingat saja hadis. Di suatu peringkat dahulu memang berguna. Orang yang ingat hadis ni hafal cukup bagus. Dia bukan alim. Tetapi orang-orang lain dapat ambil manfaat daripada ilmunya. Dapat mengambil hadisnya. Berapa ramai dari kalangan perawi-perawi ini, orang-orang yang bukan alim sebenarnya. Bukan alim. Tetapi dia ingatan dia kuat. Itu pun berguna juga kepada orang lain. Bila sampai kepada orang lain, orang yang bijaksana, yang pintar, dia dapat keluarkan berapa banyak ilmu, pengetahuan daripada hadis-hadis yang dihafal oleh orang lain itu. Ini yang kedua. Sekurang-kurangnya kalau jadi macam tu pun tak apa dah. Sekurang-kurangnya ilmu itu berguna untuk diri sendiri. Tak apa dah.
Dan yang ketiga, tak ada guna langsung. Macam orang kafir. Ilmu ada di hadapannya, tapi dia tidak mendapat manfaat apa-apa daripada ilmu wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW itu. Sia-sia saja. Untuk dirinya pun tidak berguna, untuk orang lain pun tidak ada apa-apa manfaat. Dia tidak membawa. Kalau dia bawa saja ilmu itu kepada orang lain pun ada manfaatnya. Itulah yang kita baca dalam hadis, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Dia jelas-jelas tu berapa ramai orang yang bukan sebenarnya alim pun, tetapi dia orang yang soleh, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang amanah, dan ingatannya bagus. Itulah perbandingannya. Nabi SAW sendiri telah buat perbandingan itu. Dan itu kita akan bertemu di dalam Bukhari nanti. Pengajian yang matlamatnya bukan pemahaman adalah pengajian yang tidak bermakna dan hanya menghabiskan masa semata-mata. Kalau tak ada faham, sia-sia sebenarnya belajar. Apa-apa ilmu pun sia-sia saja. Tujuan pengajian adalah untuk mendapatkan kefahaman yang akan menjadikan seseorang itu yakin dengan ilmunya. Lalu dia tidak lagi teragak-agak untuk mengamalkan apa yang dipelajarinya. Ini sampai ke peringkat itu. Yakin tu sehingga kalau dia tak ada apa kuasa pun dia tetap berani. Sebab yakin dengan ilmunya. Kadang-kadang ada orang yang berilmu ramai tapi tak berani. Sebab apa? Sebab dia tak ada yakin. Nak dapat yakin tu macam bila faham betul, barulah ada keyakinan itu. Berapa ramai orang yang belajar sampai ke luar negara, tapi balik dia diam sesenyap. Sebab apa? Sebab tidak ada keyakinan dalam ilmu. Bila ada keyakinan itu, dia akan dengan sendirinya jadi berani. Usahakan manusia, burung hudhud, tafaqqada at-tayr faqala ma li la ara al-hudhud. Nabi Sulaiman tengok dalam majlis dia tu orang lain semua ada, burung hudhud tak ada. Bila tak ada, Nabi Sulaiman ancam, la azbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Kalau dia tidak ada alasan saja tidak hadir dalam majlis aku ini, aku akan sembelih dia. Kalau tidak, dia boleh bawa bukti yang jelas. Lalu burung hudhud mari dan dia kata, ahattu bima lam tuhit. Ada. Aku tahu dengan mendalam apa yang kamu tak tahu. Dia berani kata di hadapan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman sudah mengancam akan sembelih dia. Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui dengan sepenuhnya. Ahattu itu maknanya mengetahui dengan sepenuhnya. Mengetahui dengan lengkap. Secara komprehensif. Apa yang kamu tak tahu. Walaupun kamu hebat. Kamu memang lebih daripada orang lain. Kamu boleh bercakap dengan binatang ini. Boleh bercakap. Tapi perkara ni kamu tak tahu. Aku bawa kepada kamu berita yang meyakinkan daripada Sabak, negeri Sabak. Dia berani kata. Apa sebab? Sebab dia ada ilmu yang yakin. Manusia apabila ada ilmu yang yakin, dengan sendirinya dia akan takut kepada Allah. Kalau dia tak cerita ni, dosa dia ni. Bukan benda-benda sunat ni. Dia tahu ini fardu, wajib, tak ada orang lain tahu, dia saja yang tahu. Kalau dia tidak sampaikan kepada orang ramai, tidak sebar kepada orang ramai, maka orang tak tahu benda yang fardu itu. Lalu dia jadi berani. Memberanikan diri. Itu orang berilmu. Orang yang fahamnya mendalam. Kalau tak sampai situ, dia boleh jadi, itulah. Belajar tu ada sijil, ada lah. Bolehlah kerja. Pegang jawatan itu, jawatan ini. Tapi nak buat kadang-kadang yang sudah dia ada kuasa, dia tak tahu nak guna kuasa. Sepatutnya dia sudah ada kuasa, tapi dia tak tahu apa yang harus dibuatnya. Inilah sebab tidak faham secara mendalam. Itulah akibatnya. Walaupun ada kuasa pun tak tahu nak buat apa. Takut itu, takut ini. Nak jaga itu, nak jaga ini. Jaga yang sebenarnya tak patut dijaga pun. Tak patut dijaga pun. Dia akan jadi begitu akibatnya. Bukan ilmu pengetahuan sahaja dituntut supaya dicari. Malah harta juga dituntut supaya dicari.
jika ada kaitannya dengan manusia. Seseorang itu akan dituntut mencari harta sekiranya ada orang lain. Ni saya nak minta orang lain bacalah ya. Sebab banyak juga kalau saya nak baca ni. Kita minta berkongsi lah. Ada sesiapa nak baca ni? Melayu semua ni nampak. Silakan. Ada sesiapa? Perkara ketiga. Start perkara ketiga. Saya baca mana? Siapa ni? Siapa? Syahizat. Syahizat ya? Daripada mana Syahizat ni? Shah Alam. Shah Alam lah. Silakan Syahizat. Itu tempat yang saya gelapkan. Baca situ. Perkara ketiga yang terdapat dalam tajuk bab Imam Bukhari ini ialah pemahaman dalam hal ilmu pengetahuan adalah suatu perkara yang dituntut dan dikehendaki. Pengajian yang matlamatnya bukan pemahaman adalah pengajian yang tidak bermakna dan hanya menghabiskan masa semata-mata. Tujuan pengajian adalah untuk mendapatkan kefahaman yang akan menjadikan seseorang itu yakin dengan ilmunya. Lalu dia tidak lagi teragak-agak untuk mengamalkan apa yang dipelajarinya. Ya, teruskan. Bukan ilmu pengetahuan sahaja dituntut supaya dicari, malah harta juga dituntut supaya dicari jika ada kaitannya dengan manusia. Seseorang itu akan dituntut mencari harta sekiranya ada orang lain yang ditanggung nafkahnya. Jika dia tidak berada dalam keadaan itu pula, maka tiada pun tuntutan mencari harta itu terhadapnya. Memadailah kepadanya kadar yang mencukupi untuk menampung keperluan dirinya sendiri sahaja. Keperluan kepada harta itu bagaimanapun hanya terhad setakat tubuh kasar sahaja. Harta sama sekali tidak dapat memenuhi keperluan jiwa dan rohani manusia. Ilmu pula suatu yang dituntut sepanjang masa, terutama perkara-perkara yang wajib dan fardu. Kelebihan ilmu pula bukan sekadar tubuh tetapi menjadikan jiwa seseorang itu segar, sihat, bahagia, berpuas hati dan seronok. Jiwa yang seronok tidak memerlukan suasana yang seronok. Ada sahaja perkara yang kelihatan susah dari luarnya tetapi diri yang melakukannya penuh dengan kepuasan hati. Ni sekejap Syahizat. Orang yang ahli ilmu kan kenapa dia boleh orang kata tumpu terhadap ilmu dia sampai berjam-jam. Kenapa kita? Sedangkan kita sekejap saja mengantuk. Kalau baca tu macam mengulik untuk tidur kita. Kenapa berbeza? Kalau ahli ilmu tu dia boleh mengkaji itu sampai begitu lama. Dan dia seronok pun. Tak ada menjadi beban pun kepada dia. Kenapa? Sebab dia sudah dapat kemanisan dia. Itulah benarnya. Kemanisan dia. Walaupun dalam keadaan yang sukar sekalipun. Saya nak bagi contoh lah. Maulana Abdul Kalam Azad, seorang ulama besar di India. Dan selepas merdeka India, dia dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Menteri Pelajaran India. Dia tulis tafsir. 3 kali tulis tafsir. Hidup dia, sepanjang hidup dia menentang penjajah. Sentiasa masuk dalam penjara. Keluar masuk dalam penjara. Bukan kerana apa-apa, kerana memperjuangkan kemerdekaan. Bila dia tulis tafsir dia Terjemahanul Quran. Sangat bagus tafsir itu. Tetapi beliau tidak sempat juga menghabiskan tafsir itu. Sebab apa? Sebab kesibukan, kerana terlibat dalam politik. Dia tulis tafsir itu banyak. Lepas tu dia masuk jail, masuk penjara. Bila keluar, balik tengok, bersepah-sepah, bertebaran kertas-kertas yang ditulisnya itu. Di sana sini. Sebab apa? Sebab pihak penjajah pergi menceroboh, pergi menggeledah rumahnya, takut ada apa-apa rahsianya, nak cari rahsia. Habis berselera. Dia terpaksa tulis mula pula. Sebab itu tak sudah-sudah tafsir dia. 3 kali macam tu. Dan masuk jail sampai 10 tahun. Masuk jail. Sepanjang hayatnya. Tetapi tenang jiwanya, orangnya. Sampai masa tu perjuangan untuk memerdekakan India lah yang terlibat. Bukan orang Islam sahaja. Orang Hindu pun. Jawaharlal Nehru yang menjadi Perdana Menteri lepas Mahatma Gandhi. Jawaharlal Nehru tu pun masuk penjara juga. Jawaharlal Nehru ceritakan
kami ni kadang-kadang kata dia, bila masuk penjara macam-macam ujian begitu begini, ada juga ketika lemah. Kadang-kadang putus asa, kadang-kadang sedih lah. Tapi kami tengok Maulana Abdul Kalam Azad tak pernah patah semangat dia. Dengan sebab semangat dia yang kuat tu, kami pun jadi kuat juga. Dia tidak pernah macam mana-mana pun nampak sedih, nampak patah hati, lemah semangat. Tidak. Itu Maulana Abdul Kalam Azad. Kepada orang-orang India kan, memang mengenang jasa dia. Orang-orang Islam terutamanya, termasuk saya sendiri yang pernah belajar di sana. Pelajar, tak kira pelajar mana, agama, tidak universiti kerajaan pun, semua dapat bantuan, semua dapat kemudahan, semua dapat bantuan daripada kerajaan. Sehingga kan saya nak ceritalah, ada juga benda-benda yang lucu semasa remaja. Kalau kita nak beli tiket nak tengok cerita di panggung wayang, nak tengok movie lah di panggung wayang, itu pun kita dapat separuh harga tiket. Sebab apa? Kita pelajar. Tunjuk kad saja. Kad pelajar dapat tu. Naik kereta api, naik kapal terbang, naik apa, beli buku, semuanya dapat potongan. Itu kelebihan dan jasa yang dibuat oleh Maulana Abdul Kalam Azad. Walaupun negara itu bukan negara orang Islam yang majoritinya, tetapi kadang adanya orang-orang yang bijaksana macam ni, dia ada kuasa, dia pandai guna kuasa dia, sehingga kesannya dapat dicapai oleh umat Islam. Sampai ke hari ini umat Islam hebat dalam ilmu. Kerana apa? Kerana ada universiti-universiti yang mengutamakan orang Islam, yang melebihkan orang Islam dari segi bilangan, kaki tangannya, tenaga pengajarnya, pelajar-pelajarnya, melebihkan orang Islam. Itu antara jasa dia. Inilah seorang ahli ilmu yang berkuasa dan menggunakan kuasanya dengan penuh kebijaksanaan. Tapi kadang-kadang kita tengok orang politik ni, itulah hari ni nak penamaan calon kan. Sajalah nak sebut sebab teringat benda tu. Kadang-kadang dia dapat kuasa, dia tak tahu nak guna kuasa dia. Ni saya. Yang lebih malang lagi, dia guna kuasa tak kena pada tempatnya. Ini semua ni kerana tak ada kefahaman semasa belajar dulu, kefahaman yang mendalam. Dia mesti ada faham yang mendalam itu, pemahaman dalam mencari atau mencapai ilmu. Kalau ada itu, insya-Allah seseorang itu akan berguna. Duduk di mana, dia jadi apa, akan berguna. Itu pentingnya benda ni ya. Teruskan Syahizat tadi, teruskan. Perkara keempat ialah cara memahami sesuatu perkara itu dapat dilihat dalam contoh hadis bab yang dikemukakan Imam Bukhari, iaitu Ibn Umar tidak melihat kepada persoalan Nabi SAW sahaja, tetapi melihat juga kepada konteks dan suasana, termasuklah perkara yang berlaku sebelum dan selepas sesuatu peristiwa. Sekejap Syahizat ya. Ni contoh ni Imam Bukhari buat mari di bawah tajuk ni satu hadis. Hadis ni dia sudah bawa dah, sebelum ni kita bertemu dah. Dan Imam Bukhari akan bawa banyak kali lagi hadis ni. Dengan maksud yang berbeza-beza. Dia akan buat tajuk-tajuk yang mana maksudnya dia nak cerita tajuk ni kita faham daripada hadis yang sama juga. Pada hadis yang sama kadang-kadang ringkas saja. Banyak sekali kita dapat pengajaran daripadanya. Sepatutnya kita mengambil sebanyak mungkin pengajaran ataupun panduan dan pedoman daripada sesuatu hadis itu. Sebagai contohnya, ini cara belajar yang betul lah. Cara belajar yang betul. Kita kena faham macam Ibnu Umar. Nabi tanya, ada satu pokok seperti orang Islam keadaannya. Seperti orang Islam. Apa pokok tu? Nabi tanya sahabat-sahabat. Jadi Ibnu Umar ni budak lagi masa tu. Dia sudah terfikir, terlintas dalam kepala dia bahawa pokok yang dimaksudkan oleh Nabi itu bukan pokok yang pelik-pelik sangat, jauh-jauh sangat. Tetapi pokok tu ada di sekeliling mereka sahaja. Kadang-kadang dengan sebab soal itu, pertanyaan itu, sahabat-sahabat yang lain terfikir yang jauh-jauh. Takkanlah nak tanya yang dekat-dekat. Yang biasa, yang setiap hari duduk tengok. Dia fikir begitu.
Tapi Ibnu Umar pula tidak. Sebab dalam hadis ini melalui saluran yang lain ada sebut pada ketika itu Nabi sedang pegang umbut. Umbut. Tahu umbut? Kau tak tahu umbut? Apa kita nak kata? Umbut lah bahasa Melayu. Tahu. Boleh faham? Umbut macam umbut nyo, umbut kelapa. Kelapa sawit pun ada umbut. Kelapa biasa pun ada umbut. Ni pokok kurma pun dia ada umbut juga. Umbut tu dalam bahasa Arabnya dipanggil jummar. Jummar. Di tangan Nabi ada jummar pada ketika itu. Nabi duduk makan. Dia kunyah. Mentah-mentah begitulah. Macam kita kunyah carrot ataupun lobak putih dan sebagainya, kita kunyah begitu. Biasalah. Nabi sambil makan itu dia tanya. Jadi Ibnu Umar ni budak cerdik. Dia fikir, dia tengok Nabi di tangan Nabi duduk makan itu. Mestilah Nabi terlintas pada ketika itu tentang pokok tu. Sebab dia makan umbut kurma, jadi pokok kurma lah sepatutnya. Jadi dia tengok kepada konteks dan suasana. Dia tengok kepada konteks dan suasana. Nabi tanya tu, kenapa? Kenapa timbul pertanyaan itu? Sebab dia duduk makan umbut itu. Nabi SAW nak membimbing sahabat-sahabatnya kepada suatu perkara yang lain. Dia nak buat perumpamaan. Kemudian kita tengok banyaklah di tempat lain perbincangannya, hadis ini akan berulang banyak lagi lah. Kenapa Nabi kata seperti pokok tu serupa dengan orang Islam? Dari sudut mana? Memang banyaklah. Tetapi itu kemudian, itu yang dipikir oleh orang kemudian. Tetapi yang Ibnu Umar nampak pada masa itu, melihat kepada keadaan Nabi SAW sedang buat apa pada masa itu, dia dah terfikir. Walaupun sahabat-sahabat lain yang lebih tua daripadanya macam-macam fikir, dia jauh-jauh pergi ke dalam hutan. Pokok itulah pokok ini. Akhir sekali kata tak tahulah, Nabi lah lebih tahu. Lalu Nabi SAW pun sebut pokok kurma. Tu ya, pokok tamar. Begitulah juga kita dalam memahami sesuatu, kena tengok konteks itu. Kalau satu firman Allah, satu ayat, kena tengok ayat sebelumnya dan tengok ayat selepasnya, baru kita nampak kaitan itu. Cuba tengok Imam Bukhari buat macam mana. Dia buat bab ni. Bab ni ada kaitan dengan bab sebelumnya. Dan nanti ada kaitan pula dengan bab selepasnya. Itulah cara nak faham dengan mendalam tentang sesuatu. Antara yang membantu kita ialah siyak. Dipanggil siyak dan sibak. Siyak dan sibak. Mana ayat yang terletak sebelum sesuatu ayat. Yang terletak selepas sesuatu ayat. Sibak maknanya ayat yang terletak sebelum sesuatu. Jadi siyak dan sibak ni ada kalanya berupa ayat juga seperti ayat Quran itu. Ada kalanya tidak begitu seperti perbuatan Nabi SAW. Dia ada konteks dan suasana dia. Keadaannya macam mana. Itu pun kita kena faham juga. Jadi sehingga sambil-sambil balik dalam perjalanan balik itu, Ibnu Umar cerita kepada ayah dia. Umar pun ada juga dalam majlis tu. Dia kata sebenarnya dia dah terlintas. Dia jawab apa tadi Nabi tanya tu. Sayyidina Umar tanya, kamu terlintas apa? Dia kata terlintas dah pokok tamar tu. Sayyidina Umar kata, kenapa kamu tak cerita tadi? Kalau kamu ceritalah, ayah bangga dengan kamu. Ayah rasa lebih baik lagi ayah dapat. Lebih baik lagi daripada ayah dapat unta merah. Unta merah ni sangat mahal, berharga. Mana seorang ayah bangga dengan kemampuan, kebolehan dan bakat anaknya. Dapat dilihat melalui hadis ni. Tapi dalam riwayat ni, riwayat yang ringkas, itu tidak disebutlah. Tidak disebut. Sebab itu kita kena tengok satu hadis ni banyak, pada banyak tempat melalui semua saluran riwayat. Bukan satu saluran riwayat sahaja. Silakan Syahizat, teruskan baca. Faham adalah satu peringkat di bawah fiqh. Selepas fiqh pula dipanggil hikmah. Imam Bukhari mengingatkan kita bahawa mengetahui jaluran riwayat hadis sahaja tidak memadai. Bahkan perlu difahami juga isi hadis yang diriwayatkan itu. Untuk difahami. Sekejap. Ini pun satu hal juga. Ramai kita tengok orang yang faham hadis secara selapis.
secara selapis, menyebabkan jadi salah sebenarnya. Salah, keliru, dan macam-macam timbul anggapan yang bukan-bukan. Itu ada juga tu yang macam tu, dia belajar hadis dari segi zahir saja. Setengah-setengah tu hafal hadis, tapi maksud dia tu, apa maksud? Maksud di sebalik itu, pengajaran daripadanya. Apalagi kalau nak mengesan kesilapan ke atau kekeliruan perawi ke, itu lagi jauh lah, lagi perlu kepada ilmu yang lebih mendalam. Tetapi kalau setakat yang zahir tu pun tak faham, sehingga jadi keliru, jadi berbalah sama sendiri, tuduh menuduh, kerana tak faham. Ini pun satu hal juga. Sebab itulah kena belajarlah secara mendalam, dengan faham betul-betul apa yang dipelajari itu. Silakan Syahizat. Untuk difahami sesuatu ilmu, perlulah dilakukan muzakarah dan mutala'ah, yakni ulang kaji. Untuk faham secara mendalam pula, perlu diperhatikan corak keadaan dahulu dan kemudian. Diperhatikan suasana ketika berlaku sesuatu peristiwa. Ini kan semua bukan dalam bab ilmu saja, dalam bab apa-apa pun. Penyelidikan, polis nak mengesan sesuatu jenayah yang berlaku pun perlu semua ni. Ambil kira semua ni. Barulah dapat keputusan yang betul. Habis di situ ya. Baik. Kita nak tengok hadis pula, dah masuk hadis ni. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan. Ali bin Abdullah ni Ali Al-Madini, seorang tokoh ulama rijal yang besar itu. Selalu kalau kita bincangkan tentang perawi, nama dia ni akan keluar. Ibnul Madini berkata. Ibnul Madini ni dia ni lah. Ali bin Abdullah Al-Madini. Baik. Ali bin Abdullah lebih terkenal dengan Ali Ibnul Madini. Dia guru Imam Bukhari. Patutlah Imam Bukhari jadi seorang yang hebat dalam bidang hadis dan juga tentang rijal hadis. Seterusnya, aku riwayatkan kepadaku daripada Mujahid, katanya, aku menemani Ibnu Umar dalam perjalanan ke Madinah. Aku tidak mendengar dia meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis sahaja. Di sini kita ada nota di sini. Kita ada nota dia kata Mujahid kata. Mujahid ni tabi'i. Dia kata dia bersama Ibnu Umar berjalan jauh lah dalam perjalanan ke Madinah tu. Dia tak ada dengar Abdullah bin Umar ni meriwayatkan apa-apa hadis kecuali satu saja. Kenapa begitu? Iaitu katanya, inilah hadis ni satu. Sahabat, kenapa begitu? Sahabat sangat bercermat dalam meriwayatkan hadis. Sehingga sepanjang perjalanannya itu beliau hanya meriwayatkan satu sahaja hadis. Tidak kata nak bagi banyak hadis, tidak. Setengah-setengah sahabat itu dia pegang dengan pendapat kita kata, kalau kemudian ni pendapat yang mengatakan tak boleh meriwayatkan hadis berdasarkan makna dia. Dia kena meriwayatkan hadis ni berdasarkan lafaz dia macam mana. Tetapi nampaknya Ibnu Umar ni bukanlah maksudnya begitu. Sebab dia pun tidak termasuk dalam golongan sahabat yang berpendapat begitu. Tetapi ramai juga sahabat yang memang berpendapat begitu. Dengan sebab itulah riwayat dia tak banyak. Tapi Ibnu Umar ni banyak juga. Dari riwayat dia tu kita dapat macam-macam. Lafaz dia tu berbeza-beza. Jadi berbeza tu kerana dia sendiri ada kalanya cerita ringkas, ada kalanya cerita detail. Itu sebabnya. Jadi Ibnu Umar sebab itu dia tidak mudah-mudah. Lebih baik faham, cuba fikir secara, ambil maksud sebanyak mungkin daripada sesuatu hadis yang difahami itu dan amalkannya. Ini sikap sahabat. Iaitu katanya ketika kami sedang berada di samping Nabi SAW, tiba-tiba dibawakan kepadanya jummar, yakni umbut tamar. Maka baginda bersabda, jadi ada orang bawa sambil makan-makan. Maka baginda bersabda, sesungguhnya di antara sekian banyak pokok
ada satu pokok yang betul-betul seperti orang Muslim dalam perbandingannya. Kalau kita nak banding lah, orang Islam itu dengan pokok, maka pokok yang paling serupa ialah pokok tamar, pokok kurma. Pokok kurma. Kita panggil pokok kurma. Padahal karam tu, kalau dalam bahasa Arab, apa ni, pokok anggur, kurma. Jadi kurma ni daripada bahasa Farsi sebenarnya. Masuk dalam bahasa Melayu. Kurma. Itu. Pokok tamar lah. Tetapi mengingatkan bahawa saya adalah yang paling muda di kalangan orang ramai, yang ini pada ketika itu, maka saya diam. Lalu Nabi SAW bersabda, pokok itu ialah pokok kurma, pokok tamar. Nah itu, ini riwayat yang ringkas, yang panjangnya macam saya sebut tadi lah. Banyak lagi yang disebutkan. Pokok kurma, tentang perbandingannya seperti orang Islam itu kita telah sebut dah sebelum ni, dan nanti akan ada beberapa kali lagi Imam Bukhari ulangi hadis ini di bawah bab-bab yang lain. Silakan Syahizat tadi, teruskan baca lagi. Ibnu Umar mengetahui jawapannya kerana melihat suasana ketika peristiwa ini berlaku dan apa yang berlaku sebelumnya, iaitu dibawakan umbuk kurma kepada baginda. Baginda memakannya, mereka pula berada di sekitar pokok kurma. Begitulah juga seorang pelajar yang ingin membaca sesuatu bab. Mestilah juga dibaca bab sebelum dan selepasnya atau yang dipanggil siyak dan sigbaknya. Jika masih belum mendapat penjelasan tentangnya, perlulah dibuka kitab lain pula untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang sesuatu permasalahan. Dari sinilah difahami perlunya mutalaah atau ulang kaji apabila tidak mendapat penjelasan. Apabila sesuatu permasalahan tidak dapat difahami dengan kadar sendiri, maka perlulah dicari teman untuk mengulang kaji bersama atau muzakarah. Jika tidak dapat difahami sesuatu masalah kerana kekurangan faham tata bahasa contohnya, maka perlulah dipelajarinya terlebih dahulu supaya ia dapat membantu memberikan faham yang betul terhadap sesuatu masalah. Mungkin cara penyampaian seseorang guru menyebabkan kita kurang faham. Dalam keadaan itu, perlulah ditanya dan diminta penjelasan. Kefahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah itu memerlukan usaha seperti yang disebutkan. Barulah ia dapat menjadi seorang ulama, fuqaha dan hukama. Jadi kena ingat sebelum ni kan, Imam Bukhari dah buat bab dah. Belajar ini untuk menjadi ulama, fuqaha dan hukama. Jadi caranya macam ni lah. Yang disebut sini bukan mudah. Bukan mudah, dia kena ikuti dengan sepenuhnya. Apa-apa yang diperlukan itu, apa-apa yang diperlukan mestilah dilakukan. Seperti bermuzakarah, bermutala'ah, muraja'ah dengan guru, muraja'ah kepada kitab-kitab lain, buka kitab-kitab lain. Kalau pandai dah buat rujukan sendiri, kena buka pula kitab-kitab lain. Jangan kira satu saja. Jangan kira satu saja. Walaupun kalau kita kata dalam usaha menterjemah sekalipun, kadang-kadang ada tempat-tempatnya perlu kepada buku lain lagi. Apa lagi kalau nak buat tidak terjemahan, nak buat sendiri. Lagilah. Jadi kalau perlu kepada sesuatu ilmu, perlu. Memang ilmu alat perlu. Contohnya tadi, tajuk tadi. Babul fahmi fil ilmi. Kita kata babu ahammiyatil fahmi fi husulil ilm, fi tahsilil ilm. Boleh juga. Macam mana kita tahu tu? Nak sebutkan perkataan ini yang dibuat, perkataan ini sepatutnya yang sesuai. Macam mana kita tahu? Dan kaedah apa yang diguna buat tu, kenapa dia buat? Orang panggil apa tu kalau buat macam tu? Ini semua perlu kepada ilmu. Dipanggil majazul hazf. Majazul hazf. Majaz buang. Dalam Quran ada disebut was'alil qaryah. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kampung atau negeri di mana kami berada dahulu. Negeri, tanya negeri. Tanya negeri macam mana? Negeri boleh jawab apa kalau tanya? Maksudnya tanyalah penduduk negeri itu. Penduduknya. Jadi dia buang penduduk. Dia buang penduduk tu. Itu sama-sama di sini. Kita nak tahu macam mana.
Dia bila ilmu seseorang itu mantap, dia mempunyai ilmu alat yang cukup, dia akan nampak dengan sendirinya. Malakah yang ada padanya, malakah, ada kemampuan yang sudah sebati dengan dirinya, akan mendorongnya berkata begini sepatutnya. Itulah yang kita nak dapat. Malakah tu bukan senang. Nak dapat malakah dipanggil. Malakah tu satu kemampuan lah, daya untuk memahami sesuatu. Setelah adanya daya itu kita boleh faham. Boleh faham dengan betul. Di sini sepatutnya begini. Dan kita boleh mengesan di mana salahnya. Kadang-kadang kita baca kitab itu salah cetak. Baik dari segi barisnya atau dari segi kedudukannya. Itu semua kena boleh kesan lah. Kalau tak boleh kesan benda tu, maknanya ilmu itu belum lagi mantap. Kita kena berusaha lagi lah. Kena berusaha lagi ya. Tetapi mengingatkan bahawa saya adalah yang paling muda di kalangan orang ramai pada ketika itu. Jadi Ibnu Umar kata. Jadi ini juga menunjukkan cerdiknya budak tu, Ibnu Umar. Kemudiannya dia ni mendapat julukan Syekhus Sahabah. Ibnu Umar ni terkenal sebagai Syekhus Sahabah, maha guru di kalangan sahabat. Tengok, masa kecil dia tu bakat dia sudah macam tu. Maha guru di kalangan sahabat. Dia ni. Jadi orang yang berbakat tu dapat kita tengok bakatnya pada masa kecil lagi kadang-kadang. Yang macam ni dia boleh pergi jauh lah. Macam Ibnu Umar. Sehingga dia ni kalau dalam mazhab Malik di kalangan sahabat nombor 1. Rujukan yang pertama. Sebab itu kalau kita buka kitab Muwatta Imam Malik, penuh dengan riwayat dia dan pandangan dia, perbuatan dia. Itulah yang dikemukakan oleh Imam Malik. Rujukan utama Imam Malik ialah Ibnu Umar. Inilah Ibnu Umar. Makna dia adab pun tinggi. Tidak kata dah tahu, nak bagi cakap saja dengan suara yang tinggi di hadapan orang tua. Tidak. Dia diam saja. Sebab apa? Tengok beradab dengan orang tua. Itu pun kena jaga juga. Maka saya diam. Lalu Nabi SAW bersabda, pokok itu ialah pokok kurma. Nabi sendiri jawab. Dalam riwayat lain, sahabat-sahabat mengakulah, serahkan kepada Rasulullah lah. Bahkan ada yang sebut pokok itu tak kena, pokok ini tak kena. Jadi akhir sekali Nabi SAW kata pokok itu ialah pokok kurma. Silakan Syahizat lagi baca. Imam Bukhari membawakan hadis pokok kurma ini sekali lagi untuk memberitahu bahawa ulang kaji terhadap maklumat yang telah ditemui sebelum ini akan membantu menemukan suatu perkara baru darinya. Hadis ini juga menjadi contoh fiqh Ibnu Umar yang telah memerhatikan suasana ketika Rasulullah SAW menanyakan para sahabat. Jadi itulah Imam Bukhari sebenarnya telah kemukakan dah hadis ini dan kita sudah bincang dan tentang hadis ini. Ini sekali lagi dia kemukakan di sini di bawah tajuk yang lain. Dan ini tidak dipanggil pengulangan dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari berjanji untuk tidak mengulang hadis yang sama. Sedangkan kita tengok banyak berulang. Termasuklah hadis ini. Jawabnya berulang dengan maksud yang sama. Yang macam tu tak ada. Tajuk dia pun tidak sama. Kalau ada pun maksudnya lain. Begitu juga kalau ada macam hadis ni berulang banyak kali, maksudnya lain. Ini dia letak di bawah bab lain. Hadis sama. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak ajar kita ialah hadis ini banyak pengajaran di dalamnya. Kalau kita nak buat tajuk lah, banyak boleh buat tajuk. Di bawah tajuk ni pun sesuai juga hadis ini dijadikan sebagai buktinya. Di bawah tajuk ini pun sesuai juga hadis yang sama dibawakan sebagai dalilnya. Itu maksud Imam Bukhari buat begini. Dia nak ajar kita benda yang sama. Kalau kita pandai, kita boleh guna untuk macam-macam. Macam saya selalu buat contoh orang yang pandai memasak lah. Orang perempuan, peserta kita ni pun ada juga yang perempuan kan. Yang pandai memasak, ada tepung gandum. Berapa macam jenis, berapa jenis kuih dia boleh buat dengan tepung gandum. Tapi kalau tak pandai,
lempeng pun tak boleh buat. Itulah maksudnya. Kalau pandai, hadis yang sama. Boleh buat macam-macam. Tepung beras berapa banyak? Setengah benda tu orang buat dengan tepung beras, bukan dengan tepung gandum. Macam-macam juga kuih dia buat. Orang kita pandai sangatlah buat kuih ni. Macam-macam tepung. Tepung jagung, tepung itu, tepung ini dibuat macam-macam kuih. Jawabnya, hadis yang sama. Memberi banyak pengajaran, memberi banyak panduan, sehingga kita boleh letak di bawah berbagai-bagai tajuk. Itu maksudnya ya. Saya rasa ni kita pergi tajuk lain. Saya rasa kalau tajuk ni tak sempat pula kita hari ni. Kita ada satu lagi kuliah 99 usul dirayah. Jadi saya rasa untuk kitab Sahih Bukhari ni hari ni sekadar itulah. Dan kita boleh buka peluang untuk bincang-bincang lah. Sementara habis waktunya kita bincang-bincang saja. Tidak letak di akhir. Biasanya kita letak di akhir untuk dua-dua kuliah tu. Tetapi mungkin kalau letak di akhir begitu dia jadi lupa dah. Jadi lupa dah. Pasal tidak segar lama dah, jadi tak ingat dia nak tanya apa. Ataupun nak bincang apa. Nak bagi pandangan apa. Jadi baiklah sekarang ni kita buka lah. Kita buka untuk perbincangan. Silakan. Peserta-peserta sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Arsyad Maulana. Ya. Nak tanya Maulana pasal ni macam hadis yang bincang ni. Macam hadis yang mula-mula tu yang pasal kelebihan ilmu tu yang Imam Bukhari dah beritahu dulu tu. Jadi macam mana Imam Bukhari tu dia memang satu-satu hadis tu dia dah faham hadis tu dengan maksud yang banyak maksudnya, ataupun Imam Bukhari dia tak keluarkan dulu semua maksud-maksud hadis itu, ataupun Imam Bukhari akan membawa kepada hadis-hadis yang lain, maksudnya dalam penulisan kitab ni lah, maksud cara penulisan Imam Bukhari itu. Macam mana tu Maulana? Dia begini, Imam Bukhari tulis tajuk bab dia di masa lain. Hadis dia tulis masa lain. Jadi dalam banyak-banyak hadis dia pilih lah untuk letak. Ambil masa lama dia nak tulis tu, ambil masa lama. Hadis ni sesuai letak di bawah tajuk apa. Dan dari masa ke semasa tajuk itu pun berubah-ubah. Sebab itulah nuskha-nuskha Sahih Bukhari dahulu ada macam-macam. Ada yang tajuk dia berbeza sedikit daripada tajuk yang mungkin dalam kitab yang kita baca. Sebab dia buat dulu, jadi anak murid yang dulu tu dia buat balik lah. Yang dia salin tu ke negeri dia. Lepas tu dia tak pergi dah. Itulah sebab jadi berbeza-beza nuskha tu. Jadi Imam Bukhari ni memang tajuk bab dia tulis di lain. Dia sudah fikir dah di bawah tajuk bab ni hadis apa yang sesuai. Hadis apa yang sesuai. Lalu dia masukkan hadis ni. Di bawah bab tu. Kadang-kadang ada dua hadis, lepas tu tak ada, tinggal satu. Dalam setengah nuskha ada dua. Dalam setengah nuskha pula ada satu saja. Di situ banyaklah perbincangan, dan kita pun yang lepas pun kita dah bertemu dah macam tu. Jadi begitulah caranya ya. Ambil masa lama lah. Memanglah seseorang pengarang tu kadang-kadang dia tulis buku lama, ambil masa. Mungkin kerana kesibukan yang lain, ya satu dia tulis benda lain juga, bukan buku tu saja. Mungkin juga dia nak teliti lah. Sebab itulah kitab dia jadi top. Sampai ke hari ni pun masih nombor 1. Walaupun 1000 tahun lebih dah. 1000 tahun lebih bukan main-main. Bukan setahun dua, bukan 10 tahun dah. 1000 tahun lebih dah. Masih lagi top. Sebab apa dia teliti. Kitab-kitab dia yang lain tidaklah seperti ini. Tidaklah dia anggap hebat seperti ini. Ini satu keistimewaan dia. Banyaklah dia kena buat itu, kena semayang dulu. Dan dia tulis terjematul bab ni di Raudah. Antara kubur Nabi lah, sekarang asalnya rumah Nabi, dengan itu mimbarnya itu antara tu. Dia duduk di situ, dia tulis. Kemudian setiap hadis yang nak dimasukkan, sebelum dimasukkan tu dia semayang dulu.
Baru dia tulis. Cuba tengok tu, iltizam dia tu tinggi. Jadi itu kan sebab saya pun tak berapa faham juga apa ni pertanyaan apa nama ni saudara kita Arsyad tadi itu. Apakah itu maksudnya ataupun apa? Ya, betul mana? Kita jalan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Mana. Waalaikumsalam. Saya Faizal dari Gombak. Ya. Nak tanya, Imam Bukhari maksudnya dalam kitab-kitab dia lain tu, maksudnya dia ada riwayatkan hadis daif ke ataupun hadis yang biasa, sampaikan untuk kitab yang tu tak berapa nak popular dibandingkan kitab Sahih Bukhari tu, nak tanya Maulana. Benar begitu. Maknanya dari segi perawi-perawi dia tidaklah seketat untuk Sahih Bukhari. Misalnya dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad, banyak perawi yang ada dalam tu hadisnya tak ada dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Tetapi dalam kitab tu ada. Mana tahap kesahihan perawi itu tidak tinggi lah. Tapi dia masuk dalam kitab tu. Dalam kitab dia At-Tarikhul Kabir misalnya, bahkan ada hadis dhaif pun ada, yang maudhu' pun ada. Maksud dia ada maksud dia yang tersendirilah. Itu kita belajar baru kita tahu. Kadang-kadang seseorang pengarang itu dia bawa sesuatu hadis maudhu' untuk iktibar, untuk dibuat perbandingan oleh ahli ilmu kemudian. Gitu. Memang tak sama. Iltizam Imam Bukhari untuk kitab sahih dia ni tinggilah, ketatlah, susahlah, banyak perkara dan menyusahkan dia sendiri. Dengan sebab itu walaupun ada hadis yang sahih, tapi dia tak boleh masuk dalam kitab dia sebab dia ada dia sudah berjanji dah untuk memasukkan ke dalam kitabnya ini yang paling tinggi kesahihannya. Semata-mata sahih saja belum lagi. Dengan sebab itu banyak hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim itu pun bukan main tinggi dah. Imam Bukhari tak ambil lagi, tak masukkan dalam kitab dia ni. Itulah bezanya Sahih Bukhari dengan kitab-kitab yang lain, termasuk kitab-kitab dia sendiri. Termasuk kitab-kitab dia sendiri. Sebab kalau nak beriltizam dengan syarat-syarat yang ketat begini untuk semua kitab, penat juga. Letih lah. Imam Bukhari itu sampai kencing berdarah. Itu sejarah hidup dia. Dan untuk nak jaga ilmu dia supaya tidak buang masa, dia makan sikit saja. Otak dia tu bergeliga lah. Walaupun makan sikit, sebiji dua buah apa nama ni, buah badam itu yang dimakan. Ada kalanya begitu. Memang dia betul-betul hidup zuhud lah. Barulah dapat keluarkan kitab yang macam ni. Boleh? Sekadar itulah. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Abdul Aziz daripada Pulau Pinang. Ya, silakan. Soalan saya, memang perlukah kita maknanya mengaji hingga habis usia kita dalam untuk memahami sesuatu ilmu ni? Kerana saya tengok bila kita nak faham tentang suatu ilmu ni, maknanya kita contoh dalam fiqh, kita kena tahu semua keadaan dalam semua mazhab contohnya kan. Jadi barulah betul-betul kita faham untuk suatu ilmu, jadi kita boleh terima kita punya dan kita boleh terima amalan orang lain. Jadi berbalik kepada usaha kita untuk mendalimi ilmu tu, maknanya kita kena habiskan usia kita sehingga kita dapat sepenuhnya kepahaman tu. Maulana, boleh Maulana komen? Nanti selepas ni kita ada bab bab selepas ni. Tadi kita bacakan bab ni, bab yang keberapa ni kita baca tadi. Dia bab selepas ni irtibat ni. Bab ke-15 tadi kita baca bab yang ke-14. Sayyidina Umar kata tafaqqahu qabla an tusawwadu. Abu Abdullah berkata, Imam Bukhari berkata, mana kamu mendalamilah ilmu sebelum kamu tua. Salah satu maknanya. Itu nanti kita akan bincangkan, ada di bawah ni. Imam Bukhari tambah, bahkan selepas kamu tua. Cuba tengok. Wa ba'da an tusawwadu. Ada yang baca tasawwadu. Sampai ke tua. Maknanya untuk seseorang tu menjadi pakar dan ahli
Ada kalanya ilmu tu perlu didalami sampai tua. Itulah maksudnya. Memang begitu. Cuba tengok ahli-ahli ilmu kan, yang hebat-hebat tu, semakin tua semakin dia hebat. Pakar-pakar tu, yang tua-tua tu lagi hebat. Pengalamannya banyak. Mudah je kepada dia. Kalau kita kata tengok sebelah mata saja, benda tu dia boleh buat kerja lebih daripada orang lain. Ini kerana kemahiran dan kepakarannya. Kalau nak jadi pakar lah. Kalau tidak, tak perlu pun sampai peringkat tu. Itu masing-masing tengoklah. Kalau nak betul-betul jadi ahli, memang ilmu ni dia sampai tua, sampai mati. Bidang apa pun sebenarnya, bidang apa pun. Dia kena membaca terus, baca terus. Saya sendirilah. Saya rasa lebih banyak yang saya belajar melalui pembacaan daripada saya belajar dulu. Itu sedikit sangat. Macam dibagi kunci saja itu. Yang kita belajar beberapa tahun dulu itu macam kunci saja. Kita dapat lebih banyak lah. Mana belajar terus lah. Belajar terus macam mana. Kepada orang yang sudah mempunyai cukup alat-alat ataupun persediaan untuk mendalami ilmu, bacalah, kajilah. Itu lebih banyak lagi daripada yang kita belajar, yang kita dapat melalui pembelajaran dahulu. Itu pengalaman saya sendiri. Orang lain pun saya rasa sama. Dalam bidang lain pun begitu. Memang begitu. Tapi kadang-kadang itulah malangnya. Setengah-setengah dia belajar separuh, sekerat saja orang kata, lepas tu dia berhenti. Kadang-kadang dia rasa cukup, tak perlu tambah dah. Ini bahaya. Ini bahaya. Kadang-kadang dia mula menafikan orang lain, pendapat orang lain, pandangan orang lain. Padahal dia tak belajar habis. Sepatutnya kalau dia baca lagi, paling tidak bacalah. Kalau dia ada kemampuan ataupun belajar lagi, dia akan tahu sepatutnya. Tapi kadang-kadang dah dia setakat itu dia rasa cukup dah. Betul kalau kita nak untuk orang kampung kita saja mungkinlah cukup sekadar itu. Untuk kita mengajar di sekolah di peringkat-peringkat tertentu mungkin cukup. Apabila terikat dengan buku-buku sukatan yang memang terhad itu, bolehlah. Tetapi kalau untuk pergi lebih jauh, untuk jadi alim, untuk jadi fuqaha, ulama, fuqaha dan hukama, tak boleh. Jadi sekarang ni Imam Bukhari pergi kepada yang nak belajar secara mendalam. Sebelum ni seminggu sekali itu untuk orang ramai, untuk orang biasa, itu pun ilmu juga, mengajar juga. Sekarang ni dia mula nak pergi kepada belajar secara mendalam sehingga jadi mahir, sehingga jadi pakar. Itu maksudnya dia. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pasal tadi Maulana sebut pasal kitab Bukhari yang kedua tu ada Bul Mufrad kan. Jadi berkenaan dengan kitab ni, saya nak tahu hadis-hadis hak tidak sahih dalam itu, adakah Imam Bukhari bawa sebagai perbandingan sahaja, bukan untuk dibuat hujah? Sebab ada setengah pihak yang cenderung ke arah fadail amal ni, dia menggunakan alasan Bukhari sendiri bermudah-mudah bertasahu dengan hadis dhaif dalam Adabul Mufrad sebagai senjata mereka untuk sebarkan hadis-hadis dhaif ni. Jadi saya nak tanya, tujuan Imam Bukhari yang bawa hadis dhaif dalam Adabul Mufrad tu adakah sebagai untuk perbandingan sahaja, bukan untuk dibuat hujah? Terima kasih Maulana. Ya, sama. Seperti kita dah sebut dah tadi sedikit tentang Al-Adabul Mufrad itu. Sebab itulah ada usaha-usaha sentiasa sampai hari ini pun ada orang yang takhrijkan hadisnya, ada orang yang tahqiq kitab itu. Jadi sebutkan hadis ini untuk memudahkan orang kemudian, supaya orang tahu dalam bab hukum ini semua ni dia kena dah ada asas, sebenarnya asas tentang hujah-hujah dalam agama. Kalau hadis macam mana boleh dibuat hujah. Kalau dalam fiqh misalnya hadis dhaif tak boleh. Jadi itu semua sudah tahu, dia tak perlu cerita dah di situ. Kalau dia bawa hadis dhaif, tengoklah ini berkenaan dengan hukum, kalau kita nak pakai. Kalau berkenaan dengan hukum tak boleh.
Tapi dulu Imam Bukhari tak ada buat apa ni hadis ni sahih ke dhaif ke apa dia. Tak ada buat. Itu dibuat oleh orang-orang lain. Macam-macam lah sekarang ni ada buat. Itu memudahkan kita orang kemudian ini untuk nak tahu kedudukan hadis itu. Jadi tujuan Imam Bukhari kemukakan hadis-hadis seperti itu sebab dalam bab fadail memang hadis dhaif boleh digunakan, kalau tidak lemah sangat. Kalau ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain, memang boleh. Ataupun untuk iktibar, untuk buat perbandingan, boleh jadi juga begitu. Sebab biasa juga sesuatu hadis dhaif itu dikemukakan untuk iktibar, untuk orang tengok. Misalnya dalam Tirmizi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Syiah. Kenapa Imam Tirmizi ambil riwayat Syiah pula? Kita kata jadi dhaif lah dengan sebab tu. Jawabnya kerana Imam Tirmizi nak cerita riwayat Syiah sendiri pun terima riwayat itu. Mereka pakai. Sedangkan bercanggah dengan akidah pegangan mereka. Itu kita tak nampak ya tu. Misalnya ambil air semaya basuh kaki. Syiah yang riwayatkan. Sedangkan kalau Syiah betul, dia tak boleh basuh kaki. Tak sah wuduk tu, dia kena sapu kaki. Jadi Imam Tirmizi bawakan hadis seperti itu untuk nak cerita orang Syiah pun terima juga hadis itu. Dan hadis itu tidak memihak kepadanya. Hadis yang boleh diterima daripada ahli bid'ah ialah hadis yang tidak menyokong fahamannya. Kalau fahamannya menyokong fahamannya, iaitu tak boleh basuh kaki, kena sapu kaki. Tetapi yang Imam Tirmizi terima hadis Syiah itu, perawinya Syiah itu, hadis yang tidak menyokong fahamannya. Itu antara syarat boleh diterima hadis daripada perawi yang dhaif. Dhaif dengan sebab dia tu ahli bid'ah. Itu pun untuk iktibar lah, untuk kita tengok, cuba tengok ni. Syiah sendiri pun terima riwayat itu. Dan ini tidak menyokong pendapatnya. Jadi kita boleh terima lah apabila ada syarat itu. Dan bukan kita jadikan riwayat dia tu semata-mata sebagai asas, sebagai pegangannya, sebagai sokongan saja. Jadi hadis-hadis dhaif ni ada kalanya dikemukakan sebagai sokongan kepada riwayat sahih yang sedia ada. Itulah maksudnya, macam-macam lah. Bukhari pun dalam Al-Adabul Mufrad begitu. Sekarang ni kalau nak belilah, kena belilah yang ada takhrij hadis untuk memudahkan kita. Dan kalau kita pelajar hadis untuk membiasakan kita mengenal perawi-perawi yang dhaif tu. Sebab kalau hadis tu dhaif, dia akan cerita perawi ni dhaif, nama apa, nama-nama kita jadi mudahlah nak ingat bila kita biasa dengan kitab-kitab yang ada takhrij tu hadisnya tu. Itulah sekadarnya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Maulana. Ada satu soalan, ada satu kalam kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kalam apa Maulana? Itu ulama berbeza pendapat tetapi ramai daripada mereka mengatakan itu bukan hadis Nabi SAW. Atau kalau diterima pun itu hadis dhaif. Begitulah. Hadis dhaif. Itulah. Jadi saya rasa kita berhenti setakat itulah dulu ya. Dan kita berehat sekejap. Lepas tu akan sambung pula. Saya rasa kalau dengan macam ni agak hidup sikit. Lepas kita belajar tu terus ada soal jawab. Jadi lebih ingat, masih segar lagi yang kita belajar. Kalau kita letak di ujung tu, ada lupa dah. Sebab apa? Penuh dengan pelajaran baru yang kita belajar tu. Penuh dengan mata pelajaran lain pula dalam kepala tu. Lupa dah nak tanya tadi. Jadi saya rasa elok juga kalau kita buat begini. Kalau tidak selalu pun kadang-kadang elok juga. Jadi setakat itulah dulu kita berhenti untuk berehat seketika ya. Lepas tu kita sambung lagi dalam setengah jam selepas ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Maulana. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Firdaus di Indonesia Maulana. Oh, di mana Indonesia? Saya di Sumatera Maulana. Oh ya, silakan.
Alhamdulillah saya 6 tahun lepas saya ada pernah ziarah ke tempat Maulana waktu buka kelas tafsir pertama di Darul Kausar. Oh begitu. Ya. Sama Badrul Hasan. Nak tanya Maulana, ini di Indonesia kelas hadis seperti yang Maulana buat masih sangat sulit untuk mencari model pelajaran kelas hadis seperti ini, Maulana. Ada satu orang ustadz besar di Jakarta, sudah khatam juga Sahih Bukhari 27 tahun, tapi masih sangat bisa sulit mendapatkannya. Itu saya nak tanya Maulana, untuk nak belajar ilmu hadis, mungkin kami kalau ada pelajar Indonesia yang minat nak belajar model daurah hadis atau model Deoban, Maulana masih rekomendasikan kah, masih anjurkan kah untuk belajar ke Deoban, ke benua Hindustan, atau di Darul Kausar sendiri pelajar-pelajar lepas dari pondok dari Indonesia ni bisa tak belajar di Darul Kausar untuk ambil kelas hadis ni, Maulana? Ambil berapa masa untuk bisa khatam belajar daurah hadis kutub sittah ini, Maulana? Jazakallah khairan. Itu Maulana, sebab dulu waktu saya ke Darul Kausar, waktu itu saya bawa sahabat saya, sahabat Duraisan, dia beritahu cerita di Darul Kausar ada masa 2 tahun untuk ambil kelas. Betul. Mohon penjelasan lebih lanjut. Alhamdulillah saya selalu buat nota pelajaran Maulana, saya selalu ikuti di YouTube, dan kadang hubungi Ustaz Badrul Hasan atau Ustaz Muawiyah juga kadang. Dan ni saya alhamdulillah dah tergabung di Kerata Hadis ni. Saya bertekad untuk terus mulazamah lah belajar. Itulah alhamdulillah lah kita dapat online ni hasil daripada COVID lah. Itu antara bagi saya lah hikmat Allah SWT yang sangat besar. Sebelum ni saya pun berasa keberatan sebab kita tak biasa guna cara ni kan. Tapi selepas COVID ni nampaknya penggunaan ini sudah meluas, dan ini membuatkan kita semakin luas pengajaran kita tu boleh kita sebarkan. Tengok hari ni macam saudara kita Firdaus dari Indonesia pun boleh ikut, dan ramai lagi yang lain pun boleh ikut di mana-mana saja. Jadi sebab itu saya sekarang ni lebih mengutamakan cara ini, utamanya untuk orang-orang yang susah nak datang, kalau dalam di masjid yang terhad lah. Dan dengan cara ini dapatlah kita sama-sama sebarkan ilmu itu, khususnya ilmu hadis ini. Adapun cerita tentang Darul Kausar tadi memang ada sampai sekarang ni pun ada. Kalau daripada Indonesia mana-mana pun, kalau selesai masalah visa boleh saja belajar. Tetapi adalah syarat-syaratnya, adakah sebab nak masuk daurah itu, kalau kita pelajar Darul Kausar sendiri pun setelah dia lama belajar, maknanya ilmu alat apa semua tu sudah agak cukup lah, mencukupi. Jadi syarat itu mestilah kalau nak masuk daurah hadis itu. Kalau sudah belajar misalnya di Indonesia asas-asas bahasa Arab yang kukuh, macam-macam ilmu alat itu, insya-Allah kalau sesuai boleh masuk Darul Kausar terus daurah hadis. Tetapi kenalah cukup syarat lah. Cukup syarat tu maksudnya boleh baca kitab tanpa baris apa semua tu boleh baca. Dan telah belajar ilmu-ilmu yang lain juga, tidaklah kata tak tahu apa pun tentang fiqh, tak tahu apa pun tentang usul, tafsir apa, tak tahu, tak boleh. Itu semua kena belajar. Memang begitu sistemnya. Dan sebenarnya sistem Darul Kausar itu sama juga dengan Deoban di sana. Mereka pun tidak kata terus buka untuk orang ramai begitu, tidak. Kalau dalam sistem khusus lah. Maksudnya dalam proses melahirkan ulama, dia mesti dalam satu sistem yang lengkap. Bukan macam kita ni. Kita ni, ini satu peluang juga kalau bagi orang yang sudah ada asas, macam kita tengok dari sahabat kita Oleh tu, tengok cukup baik dia baca tu. Saya rasa dia sudah banyak asas itu. Dan ramai lagi yang lain-lain. Asas dia sudah baik. Jadi yang macam tu, mungkin satu hari nanti, setelah dia ada persiapan, persediaan yang lain, boleh ke Darul Kausar. Dan kalau di India sekalipun, Pakistan sekalipun, kalau kita sudah ada asas yang kukuh, mereka benarkan juga untuk masuk daurah hadis terus. Saya sendiri sebagai contohnya, pergi ke Pakistan terus masuk daurah hadis. Tak masuk dah bawa-bawa ni, sebab dia interview dahulu.
Dia ada temu duga dahulu. Dia suruh baca kitab apa semua. Dia tanya kita. Bincang dengan kita. 2 orang guru. 2 orang syekh kita kena hadapi. Kalau di sana dia tak kira kita ada ijazah sijil apa, dia tak kira. Tak perlu itu. Yang perlunya lulus ujian. Kemasukan itu. Kita nak minta masuk kelas mana tak jadi masalah dia. Tahun akhir pun boleh. Tetapi kena interview dahulu. Itu caranya. Boleh. Memang boleh. Masa untuk daurah hadis tu 2 tahun tu khatamkah Kutubus Sittah itu atau seperti apa tu Maulana? Ya, kalau di Darul Kausar ni lain caranya. Kami pun sedang menuju ke arah seperti di Pakistan juga. Seperti di India juga. 1 tahun sahaja. Sebab saya fikir di sana dahulu buat 1 tahun tu pengajiannya terlalu ringkas. Terlalu ringkas. Kalau orang-orang yang betul-betul tidak ada asas yang kuat, dia akan dapat sedikit sangat daripada pengajian selama 1 tahun itu. Tetapi kalau orang yang cukup asasnya kuat, memang sudah cukup sebenarnya 1 tahun itu. Darul Kausar pun insya-Allah akan datang akan buat 1 tahun. Sebab dalam projek kita, setelah huraian saya, ulasan saya tentang kitab-kitab hadis itu selesai, terkumpul dalam rakaman, kami akan buat secara ringkas juga. 1 tahun sahaja. Untuk habiskan semua kitab itu. Sebenarnya bukan Sunan Sittah sahaja. Macam tadi sebut Muwatta Imam Muhammad, Ma'anil Athar, Syarah Ma'anil Athar Imam Tahawi, semua itu kita belajar juga. InsyaAllah satu hari nanti, saya rasa tak lama dah. Sebab semua sudah ada rakaman dah. Misalnya syarah hadis saya dalam Muwatta Imam Malik dan lain-lain. Bila sudah lengkap itu, saya akan buat 1 tahun lah insyaAllah.